Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya akan unboxing jam Garmin Forerunner 745. Ni first time lah ni saya pakai jam Garmin. Orang cakap jam kayangan, yalah harga dia ribu-riban jugalah kan. Tapi tak apalah, ada hikmah, ada benda positif di sebalik harga dia yang mahal tu. Okey, saya beli jam ni dengan harga 2399 dari Big Place. Saya beli online dan dia mengambil masa dalam 2 minggu lah untuk sampai ke Mukah, Sarawak menggunakan pos laju. Okey, kita tengok apa yang ada dalam kotak jam Garmin ni. Pertama sekali dia ada stiker Beat Yesterday. Bolehlah kalau kita nak tampal dekat laptop ke tempat-tempat yang sesuai. Lepas tu dia ada juga stiker Garmin itu sendiri dan ada QR code. Ini saya tak rujuk lagi dia pergi ke mana. Lepas tu stiker juga. Lepas tu ni yang penting ni, guideline ni awak jangan buang, jangan tak baca sebab yang ni lah kita kena tahu macam mana instruction, macam mana cara kita nak hidupkan jam ni. Kalau macam ada masalah, bolehlah rujuk balik, jangan buang Okey, tengok. Kalau kita tengok dalam tu, dia ada macam-macam cara. Contohnya cara kita nak hidupkan dia, cara kita nak gunakan ketika jogging, cara kita nak pastikan dia water resistant, cara kita nak gunakan ketika triathlon, macam-macam Okey, tengoklah satu persatu. Ambil masa sikit baca. Saya rasa dalam 5 minit boleh dah habis baca ni kan. Okey, seterusnya masa yang dinanti-nanti telah tiba. Kita nak tengok jam yang berharga 2399 ni. Macam mana dia boleh pergi? Melangit ke tak melangit Kita tengok satu persatu. Okey, kita buka dulu daripada kotak. Okey, inilah ada stiker ke atas tu. Kita akan buka stiker dulu. Kita akan tariklah stiker tu. Bukan itu dia punya watch face. Itu sekadar stiker. Okey, inilah bentuknya. Kita boleh tengok ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 button yang kita boleh tekan. Dan setiap button tu ada fungsinya. Contohnya button untuk lampu, button untuk home, button untuk back dan button untuk start kita punya activity. Yang warna kuning tu style sikit macam kita tahulah itu kita nak start dan stop kita punya activity. Okey, kita hidupkan dulu, tekan di hujung kiri sebelah atas, dia akan keluar simbol segitiga. Itu kira macam kita baru nak on lah jam ni. Kita tunggu seketika. Okey, ni watch face yang saya telah pilih. Awak boleh pilih macam-macam watch face. Ini yang saya dah pilih Saya dah pakai jam ni 2 bulan dah, tapi saya baru nak buat review. Okey, seterusnya itu kita tekan button untuk light, untuk hidupkan lampu lah. Tapi sebenarnya bila saya pakai 2 bulan ni memang terang. Walaupun ketika cahaya matahari, kena sinar cahaya matahari, tetap terang juga. Okey, button bawah tu kita adalah pilihan dia. Kita boleh tengok kita punya VO2 max, training status, kita punya weekly activity, heart rate, body measure, step kita, oksigen kita dalam badan, notification, weather, history, last activity yang kita buat. Okey, lepas tu kalau kita nak tengok aktiviti, kita nak buat aktiviti kan, kita tekan yang warna kuning tu, ada banyak pilihan aktiviti yang kita boleh buat. Macam-macam lah. Bike, running, triathlon. Kalau kurang, kita boleh tambah lagi. Kita boleh add ultra run, ski, snowboard, kayak, row, cardio. Setakat ni saya dah baru guna 2. Saya guna run dan bicycle. Tapi hari tu ada juga saya pakai untuk workout di dalam gym lah. Okey, sekarang kita nak cuba function-function lain yang ada pada jam ni. Kita cuba buka dulu tali jam ni, tengok macam mana. Best tak best pakai. Okey, itu kalau kita boleh tukar watch face, macam mana kita nak pakai watch face yang cantik ke apa.
Itu semua kita boleh tukar-tukar, tapi ada yang berbayar lah. Kita boleh pasang alarm clock. Maksudnya kalau kita tidur sambil pakai jam, nanti dia akan vibrate lah kat tangan kita. Okey, lepas tu kita boleh tengok history, activity dan apps, controls. Lepas tu kita ada ni heart rate lah, monitor heart rate kita, music, macam-macam function yang ada dalam ni. Jadi kena rajin-rajin lah, godek-godek sikit-sikit. Tak pun boleh rujuk balik guideline tu. Okey, sekarang kita nak cuba dia punya heart rate ni. Okey, heart rate tu boleh pergi kepada raise heart rate, lepas tu tekan on. Lepas tu selalunya dia akan berlampu hijau dekat sini. Ada lampu hijau, tapi kita kena pakai dulu dekat tangan kita, baru lampu dia punya jam warna hijau tu akan keluar lampu lah. Okay, check balik kenapa macam tak ada lampu, tapi sebenarnya kita kena pakai dulu. Ni cara kita nak off kan. Bila nak off kan, pergi kat situ balik dan tekan bawah dan dia akan off sendiri. Okey, kita try nak tengok dia punya heart rate. Okey, kalau kita nak heart rate kita lebih tepat, pakai ketat sikit lah. Kalau longgar mungkin dia tak berapa accurate. Okey, kita tekan tengah-tengah tu. Ataupun kita boleh pergi dekat kita punya bahagian heart rate. Kita tekan, tengok berapa bacaan heart rate. Okey, contoh bacaan heart rate saya 76. Dia tengah measure lah ni. Contoh kalau kita berlari, dia akan lagi tinggi lah. Kalau kita berehat dengan rest time kita, mungkin akan lebih rendah. Okay, kita boleh tengok oksigen kita. Dia tengah measure kita punya oksigen tu. Sekarang ni oksigen saya dalam badan 96. Macam-macam lah. History. Contoh history ni pun kita boleh tengok. Contoh aktiviti saya hari ni, semalam dan yang telah saya lakukan. Kita boleh rujuk balik. Boleh tengok balik. Okay, itu saja review saya untuk hari ni. Sepanjang 2 bulan pakai ni, saya berpuas hatilah dengan apa yang saya dapat daripada jam ni. Banyak saya dapat. Contohnya saya dapat melakukan aktiviti dengan ada kontrol lah. Sebelum ni saya main bantai je, jogging, tak tengok heart rate. Tapi sekarang saya dah tahu dah, bila kita berlari pun heart rate tu sangat penting supaya tidak berlakunya serangan jantung dan perkara-perkara buruk yang lain lah. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Jika ada terkurang ataupun tersalah review daripada saya mohon maaf.